Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan, muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada kesempatan ini marilah sama-sama kita panjatkan sedikit puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah bersamaan 5 November 2020. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Mazli Nuri. Terima kasih ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang mengimamkan solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan seperti mana kebiasaannya pada setiap hari Khamis kita akan meneruskan kuliah zuhur kita membincangkan isi kandungan buku Formula Huruf Al-Quran menurut Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala, yang disusun dan disyarahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Osman Al-Amani bin Haji Azlan Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Jadi kita telah membincangkan sebelum ini 5 sifat huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran yang berpasangan sifatnya. Kita telah bincang. Dan di samping itu juga ada sifat-sifat huruf Al-Quran yang tidak memiliki pasangan lawannya. Jadi dihuraikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah ta'ala di dalam bait syairnya yang ke-24 dan yang ke-25. Safiruma sadun wa zayun sinun qalqalatun kutub jaddun wallinu wawun wa yaun sakanam wa fataha qablahuma. Ini sifat-sifat huruf Al-Quran yang tidak ada pasangan lawannya, ada 3. Ada 3 di sini. Pertamanya ialah safir. Pertama sudah dihuraikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari dalam bait syairnya, iaitu safir. Ada 3 huruf, iaitu huruf sad, as, huruf zai, az,
dan huruf sin, as. Kemudian sifat yang kedua ialah qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf, iaitu qaf, aqa, qa, aqa, ba, ab, jim, aj, dal, ad. Jadi ada 5 qalqalah ni. Selain daripada tu, jangan diqalqalahkan. Yang lain, yang 5 ni tak apa. Dia memang sifat hurufnya qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal, untuk jadid. Kemudian sifat yang ketiga ialah lin. Wal linu, ada yang terdiri daripada huruf waw dan ya yang sakanah. Sakanah ni sukun, iaitu yang mati. Wan fatahah, dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Itu dia. Itu sau, sai. Jadi huruf waw dan ya mati yang huruf sebelumnya berbaris di atas itu, maka sifatnya adalah lin. Contohnya dalam surah Quraisy, Quraisy, Saif, Khawf, tu huruf lin. Baik, kita lihat apakah yang dikatakan sebagai sofir, sebagai qalqalah dan sebagai lin ini. Sofir, definisi bahasanya ialah siulan. Dalam ilmu tajwid disebut desiran suara yang kuat ketika menyebut huruf-hurufnya. As, nampak? Ada desiran itu. As, az, ada desiran. As, ada bunyi s. Tu sofir lah tu. Tu desiran. Kemudian qalqalah, dari segi bahasa namanya pantulan. Dari segi ilmu tajwid ialah gegaran kuat ketika menyebut huruf-hurufnya yang menghasilkan pantulan suara. Contoh aqa, nampak? Kalau aq, dia tak kena. Mesti ada pantulan suara, lantunan suara. Aqa. Contohnya ta, apa, at'amahum, mesti ada lantunan. Kuat ataupun tidak saja, mesti ada. Kan? Macam dalam surah Al-Masad, surah Lahab, Al-Lahab, kan? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Itu satu contoh. Surah Qul Huwallah pun jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dal tu kan melantun bunyi dia. Lam yalid wa lam yulad. Walaupun dia tengah-tengah tapi ada. Lam yalid wa lam yalid. Ada tapi tak kuat. Kuat dan tak kuat saja. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksud huruf dal kita jangan sebut. Banyak kita jumpa orang baca Quran tak dilantun ni huruf dal. Huruf-huruf qalqalah tidak dilantunkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak jadi. Salah tu. Bacaan tu tak tepat, tak kena. Takut-takut jadi dosa pada kita sebab membaca Al-Quran dengan sebutan yang tidak betul. Takut ini dosa. Sebab apa? Sebab Nabi kata rubbama yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anhu kama qala.
Berapa ramai orang kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anhu kama qala. Berapa ramai orang baca Quran sedangkan Quran melaknat dia. Maknanya baca Quran tak dapat pahala, dapat dosa. Jadi tak maulah kita baca Quran dapat dosa, betul tak? Kita nak baca Quran dapat pahala. Sebab baca Quran dapat pahala ni paling senang punya kerja, tak payah keluar duit. Dan paling mudah dapat pahala sebab satu huruf 10 pahala. Bayangkan baca bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf dalam bismillah. Kali 10 berapa? 190. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa baca satu huruf daripada Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tu 10 pahala. Itu kita adakan PPQ, program pengusahaan Al-Quran. Datang mengaji. Saya pun tak cukup murid. Seorang dah pandai, kita nak paksa pun tak boleh. Seorang lagi tak sihat, dah berusia, dah dekat-dekat nak bersara, tak sihat, baru keluar hospital kena serangan jantung. Sebaik sikit je, mild heart attack. Dia tak ada rebah sampai kena tahan di ward lama. Sekejap dah boleh keluar. Tapi mungkin selepas ni terpaksa menjalani pemeriksaan yang berterusan. Makan dah kena pantang lah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Selama-lama ni kita makan semuanya pantang. Pantang apa? Pantang jumpa. Selama ni lah pantang jumpa. Sekarang ini tak boleh tengok daging kambing, tak boleh tengok ayam tak boleh tengok roti telur tak boleh. Kata almarhum Datuk Ustaz Datuk Ismail Kamus, duit banyak tapi itu tak boleh. Makan apa yang boleh, bukan roti je lah. Roti pun bukan semua roti boleh. Roti jagung yang boleh. Roti jagung kan, roti jagung, roti gardenia yang balut hijau tua tu, itu yang lah boleh. Makan pun kelat dia rasa. Alah, nak cecah kuah kari tak boleh, doktor tak bagi. Tu nasib baik nak mengaji Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah mengaji Al-Quran supaya kita baca Quran dapat pahala, bukan dapat dosa. Banyak tu kan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qafnya tidak dibunyikan, tak dilantun sebab huruf tu qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nampak? Dia huruf qaf tu dia ada lantunan, jadi kita kena bunyikan. Tapi macam mana kita nak tahu kena bunyikan kalau kita tak mengaji, tak belajar? Dan PPQ, program bahasa Quran ni percuma. Kalau pergi mengaji kat luar kena bayar tuan. Panggil ustaz datang pun takkanlah ustaz tu naik tika terbang Zam-Zam Al-Kazam, tak mau dia. Tu filem Laksamana Doremi, dalam realitinya tak ada tika terbang tu. Datang mesti berkenderaan. Tak apa, ustaz tu naik basikal lah. Naik basikal lah kira tak isi minyak. Jadi free lah. Habis kederat dia mengayuh basikal tu, tak kira. Tapi kalau mengaji di sini percuma, tak payah bayar. Tulis nama, hantar nama masuk kepada kita daftar, hantar memo jabatan sekian-sekian hari, datanglah. Tak boleh datang hari tu ada kerja, ustaz saya ada kerja, ada tugas. Tak apa, bincang. Tak boleh hari ni, besok boleh tak? Boleh. Tak boleh hari pagi, petang boleh tak? Boleh. Melainkan hari cuti, Sabtu, Ahad, tu tak boleh lah. Hari tak kerja. Pukul 8 boleh tak? Ustaz, saya tunggu dekat surau IPK, surau Al-Falah pukul 8 malam.
Macam mana 8 malam? Tuan-tuan pun nak, perempuan nak rehat. Saya, ustaz-ustaz pun nak rehat. Ustaz-ustaz pun ada juga job dia zaman-zaman COVID-19 ni. Walaupun taklah sampai ke tahap membawa Grab ataupun GrabFood. Tapi ada juga job. Ada juga nak mengajar ngaji budak-budak di konteks perumahan, jadi guru takmir, mengajar di masjid di surau. Ada tak job dia di luar waktu kerja dia? Zaman sekarang kan. Asyik baik Ustaz, cuba kalau kami ni jadi pilot, kena berhenti kerja, pakai baju pilot. Tapi apa kerja? Pakai baju pilot, pakai tie, pakai topi, pakai apron, jual mi kari, jual air batu campur tepi jalan. Tu kalau jadi pilot sekarang ni ramai kan pilot kena berhenti kerja. Mereka kata tak apalah, memanglah panas pakai baju pilot menjaga ni tepi jalan ni, tapi nak buat macam mana, saya dah ada berhenti kerja jadi pilot. Bertahun-tahun kerja jadi pilot, sekarang diberhentikan kerja. Nak tunggu panggil balik berapa bulan lagi tu. Kita jangan fikir mereka ni diberhentikan terus. Dia tak berhenti terus. So esok kalau ada keadaan dia pulih balik, mesti syarikat panggil balik untuk jadi pilot. Tapi sementara nak tunggu setahun 2 tahun ni, COVID-19 ni dia makan masa. Spanish flu mengambil masa 2 tahun untuk hilang. Spanish flu 100 tahun dulu, 1918, 1919, 2 tahun baru hilang. 100 tahun selepasnya datang COVID-19. Pakar-pakar perubatan tidak dapat memberi ramalan tepat. Tapi kalau ikut pengalaman Spanish flu yang lepas, 2 tahun, makna 22 mungkin benda tu akan hilang sendiri. Sama ada vaksin ataupun tidak. 2 tahun pilot tak ada kerja, habis tak ada kerja. 2 tahun tu nak makan juga. Dia nak makan, isteri nak makan, anak nak makan. Jadi kami alhamdulillah tak adalah jadi macam tu kan. Tapi kenalah juga nak survive kan. Di luar waktu kerja ada juga buat benda-benda dia yang menjaga kan. Menjaga di luar waktu kerja ada yang mengajar. Jadi kalau nak belajar PPQ di dalam waktu pejabat 8 sampai 5, bila-bila kat sini boleh, pejabat tuan-tuan boleh, pejabat baka pun boleh. Kalau segan sangat, datang pejabat baka. Nak datang surau pun segan. Nak pejabat sendiri, nanti orang tengok kat pejabat segan, datang pejabat baka. Jumpa ustaz-ustaz, tak ada nak segan apa. Baik. Itu dia. Qol-qolah tadi. Saja selingan dia. Ngantuk sebenarnya kuliah subuh ni. Betul habis main subuh semua cabut kan. Baik. Kemudian lin iaitu lembut. Dari segi bahasanya, dari segi ilmu tajwidnya, suara yang mengalun lembut semasa melafazkan huruf waw dan ya yang berbaris atas sebelumnya. Huruf waw ya yang sukun yang mati. Contoh macam Quraish, lembut ya kan? Ya tu Quraish kan. Saif, lembut je. Khawf, lembut je kan. Baik. Kemudian di sini ada sedikit penerangan tentang qalqalah. Qalqalah memiliki 4 tahap dari segi pelaksanaan yang mengikut kedudukan huruf qalqalah tersebut. Iaitu tahap pertama qalqalatun akbar, iaitu qalqalah waqaf bersabdu. 5 huruf qalqalah diwaqafkan dalam keadaan huruf qalqalah bersabdu. Pelaksanaan qalqalah ini adalah pada tahap paling kuat. Macam tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab.
bil haqq, bil hajj. Kan? Itu qalqalah akbar. Kemudian tahap yang kedua, qalqalah kubra. Qalqalah sukun akhir perkataan. 5 huruf qalqalah dalam keadaan sukun di akhir perkataan. Sama ada sukun tersebut adalah sukun arid, tanda mati mendatang, atau sukun asli, ini tanda mati yang sememangnya asal. Sukun arid ni maksud dia datang, tanda tu dah mati mendatang. Maksudnya dia mati kerana waqaf, bukan dia mati kerana memang dia dah sukun. Tak. Contoh ayat kedua yang kita baca tadi, ma aghna anhu malu wa ma kasab. Kasab asalnya dalam tulisan wa ma kasaba, tapi tak, kita baca tak begitu, kan? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kita tak baca itu, kena matikanlah. Wa ma kasab. Nampak? Sayasla naran dhata lahab. Asalnya dhata lahabin. Ba tu bagi dua bawah, kan? Kalau sambung dia jadi dhata lahabin wa mara'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatabi. Kalau baca, ada yang baca begitu, jangan tuan-tuan terkejut. Saya dulu mengajar Quran, dulu lah, masa usia 20-an, akhir 20-an, mengajar Quran. Macam-macam jenis saya baca Quran saya jumpa. Ada yang baca Allah, dia bacanya bagi atas pun Allah, bagi bawah pun Allah. Patutnya kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, kan? Dia tak baca itu, dia baca alhamdulillah. Ada orang baca itu. Jenuh nak betul, kan? Dah terbiasa daripada kecil-kecil tak dibetulkan, sampai tua baca macam tu, bayang, kan? Ya, alhamdulillah tu taklah pasal Fatihah, kan? Yang lain ni, bila baca ayat lain dia baca lillah. Saya kata tak boleh ni ajar, ni tak betul, sebab lam tu bagi bawah, kena baca lillah, dinipiskan, bukan lillah. Kalau bagi atas huruf sebelum tak apa. Allahu nurus samawati wal ardh, tak apa, Allah, kan? Qul huwallah, tak apa, tak ada masalah. Ada yang baca alif lam syamsiah, dibaca alif lam qamariyah, kan? Fil samawa, pening saya. Dia tak sabdukan, dia baca mati. Tak boleh. Fis samawa, kan? Jadi contoh macam tadi, kan? Kasab, wa ma kasab. Ada yang baca wa ma kasab ba. Bunyi ba tu ada, tapi tak dilantunkan bunyi yang waqaf tu. Betul, wa ma kasab. Dia tak baca wa ma kasab, dia baca wa ma kasab. Saya tanya gurau, ini masuk angin keluar asap. Gelak dia. Salah dia. Bunyi dantun, kan? Wa ma kasab. Ataupun memang sedia ada. Wa sujuda wa qatarib, itu memang ada. Ya, wa qatarib, memang ba itu dah sukun dah. Itu dia, sukun asli, Pelaksanaan qalqalah ini adalah pada tahap kuat yang kurang sedikit daripada tahap pertama. Dia kuat juga, tapi tak macam yang mula-mula tadi. Kan? Wa ma kasab bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Kan? Lantunan tu kuat, tapi tak sekuat yang mula-mula tu. Kemudian tahap yang ketiga, qalqalah sughra.
Qalqalah sukun di tengah perkataan. 5 huruf qalqalah berbaris sukun di tengah perkataan. Ya, Inna ila rabbika ruj'a. Ruj'a. Wadkhulil baba sujada. Wadkhuli. Dia dah lantun ada tapi tak kuat. Sikit saja. Ada bunyi. Yang penting ada bunyi. Ruj'a alladhi at'amahum. Ada bunyi tapi sambil lalu saja. Sikit saja. Dan yang keempat, qalqalah asghar. Qalqalah berbaris, iaitu 5 huruf qalqalah berbaris sama ada di awal, di tengah atau di akhir perkataan. Qalqalah ini adalah pada tahap yang paling sedikit, iaitu tidak perlu dilantunkan dengan nyata. Jasada, sikit je dal tu, adalah bunyi tu tapi tak nampak pun, sekadar bunyi huruf sahaja. Jasada, jasada, tabaqa tu kan, jasada, tabaqa. Itu saja. Wallahu a'lam. Itu dia qalqalah. Tahap-tahap qalqalah. Jadi kita telah bincangkan tadi 3 sifat huruf, iaitu safir, iaitu desiran suara yang kuat ketika menyebut huruf-hurufnya, huruf sin, huruf zai, huruf sad. Kemudian qalqalah yang ada lantunan suara, qaf, ta, ba, jim, dal, dan huruf yang mana ada 4 tahapnya kita dah bincang tadi. Dan huruf lin, iaitu huruf yang disebut lembut, apabila sukun dan huruf sebelumnya berbaris di atas. Saif, khauf, lembut je. Itu dia. Jadi insya-Allah pada kuliah kita yang akan seterusnya kita akan bincangkan matan yang ke-25 dan yang ke-26, membincangkan ada lagi sifat-sifat huruf yang kita akan bincangkan, sifat-sifat huruf yang tidak ada pasangannya, dia berdiri sendiri, dia tidak berlawan dengan sifat-sifat lain. Wallahu rasuluhu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama apa yang dikongsikan pada hari ini. Wallahu a'lam barakallahu. Aku qala zatu fa'azim li wa lakum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.